Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Perak versus Penang, yang mana Perak menang 3-1 pada perlawanan ni. Yang mana gol ketiga Perak tu memang gol yang jelas dan lagi nyata dan terang lagi bersuluh lah, berada dalam kedudukan offside gol yang dijaringkan oleh Sio. Tetapi apakan daya, linesman kata tak offside, referee bagi gol dan sekaligus meranapkan impian pasukan Penang untuk menyamakan kedudukan. Sebab apa? Sebab waktu tu Penang baru skor 1, kedudukan 2-1, tiba-tiba Perak gol pula offside 3-1 kan. Mungkin benda tu tersebut telah mematahkan semangat pemain pasukan Penang untuk comeback. Sayang lah dah 3-1, dah kalau dah 2-1 boleh juga untuk Penang terus push forward attack, tetapi dah kena go offside 3-1 dan keputusan pengadil mengakibatkan game tu agak berat sebelah lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Perak. Obviously, pasukan Perak game ni mereka bermain dengan sangat baik. Apa yang boleh saya katakan, mereka cemerlang dalam mereka punya build up dan juga secara direct play. Mereka sebenarnya adalah satu tim yang bermain secara direct, tetapi direct mereka adalah satu corak permainan yang agak simple dan agak mudah tetapi efektif. Yang mana mereka ada ruang, mereka akan melakukan passing. Yang mana mereka boleh change side, mereka akan change side. Yang mana mereka ada ruang kosong untuk melakukan through passing dan sebagainya untuk mencari bahagian hadapan, mereka akan cari. Dan mereka ada peluang untuk melakukan shooting, mereka akan melakukan shooting. Dan perkara tu memang efektif untuk pasukan Perak yang di bawah kendalian Yusri Ceklah. Jadi perkara apa yang positif untuk pasukan Perak pada peluang ni? Yang pertama, apa yang saya suka adalah tentang bahagian ketika mereka dalam fasa build up. Yang mana kalau kita lihat dalam fasa build up yang dilakukan oleh pasukan Perak, apa yang mereka lakukan adalah mereka akan memastikan yang Sandi Afolabi akan lebih bertindak sebagai defensive midfielder secara berkesorangan. So untuk Sandi Afolabi, dia akan sentiasa berada di hadapan Shivan Pillay dan berada di hadapan Jasper, yang mana ini membolehkan untuk Sandi Afolabi membantu gerakan ball progression di bahagian tengah dengan dibantu oleh Lucho. Yang mana Lucho ni adalah seorang mastermind bagi pasukan Perak. Bagi saya, kalau tak ada Lucho, Perak takkan boleh berfungsi dengan baik. Sebab apa? Sebab dalam setiap pergerakan daripada bahagian bawah melibatkan daripada Jasper ataupun daripada Shivan Pillay kepada Sandi Afolabi, maka Lucho dia akan drop lebih deeper untuk berada dalam kedudukan yang selari bersama dengan Sandi Afolabi untuk memastikan yang Lucho lah yang akan menjadi playmaker bagi pasukan Perak daripada bahagian bawah. Senang cerita, deep line playmaker lah, dan dia lah yang akan progress the ball daripada bahagian middle kepada bahagian attacking. So benda ni memang kita nampak obviously kan, daripada progression daripada bahagian bawah mereka akan letak Sandi sebagai defensive midfielder dan mereka akan bawa Lucho untuk bola di bahagian bawah untuk menggerakkan bola daripada bahagian midfield ataupun bahagian defense department kepada wilayah pihak lawan. Dan benda ni memang positif sebab Lucho bila dia pegang bola, dia ada credibility untuk bawa bola tu lebih tinggi, sama ada dengan hantaran jauh ataupun dia sendiri yang akan bawa bola secara solo ke bahagian tengah. Dan hasilnya apa? Dia berjaya menjaringkan satu gol daripada kawasan half space dengan satu percubaan dari luar kotak penalti dan menjaringkan gol yang sangat awal untuk pasukan Perak. That is a good thing. So benda tu yang positif lah untuk bahagian tengah pasukan Perak. Dan dalam attacking build up mereka sangat bagus apabila mereka ada Sandi Afolabi yang boleh bertindak sebagai defensive midfielder dan dalam pada masa yang sama boleh membantu Lucho dalam ball progression. Dan dalam pada masa yang sama mereka ada Jasper dan juga Shivan Pillay yang bagus daripada segi bola di kaki. So mereka boleh jadi ball playing defender yang sangat baik dalam membantu bahagian serangan ataupun untuk melakukan ball progression daripada bahagian bawah ketika build up. So benda tu positif lah untuk pasukan Perak. Yang kedua, pasukan Perak punya kekuatan adalah di bahagian attacking, iaitu gandingan Milanovic dan juga daripada gandingan Sio. Yang mana gandingan Milanovic dan juga Sio ni mereka telah melengkapi antara satu sama lain. Yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ni, Milanovic adalah typical player yang lebih banyak bergerak untuk mencari ruang dan juga untuk menerima bola. Dan dalam pada masa yang sama, Sio adalah player yang akan stay in the front ataupun di hadapan dan dialah yang akan menerima bola di kawasan final third. Jadi mereka pandai untuk mencari player-player ni. So Milanovic dia akan drop lebih deeper, lebih kepada fast night ataupun lebih kepada pemain yang membantu pergerakan di bahagian zone 14 ataupun di kawasan half space ataupun central area untuk open the game bagi pasukan Perak. Dan dalam pada masa yang sama, Sio akan pandai juga untuk mencari ruang untuk menerima bola daripada pemain-pemain di bawah sebelum dia set up kepada pemain-pemain lain untuk melakukan percubaan. Contohnya kita ambil gol daripada 1Z Haikal lah, bagaimana Sio mencari ruang kosong sebelum dia set up kepada 1Z melakukan percubaan yang sangat direct kepada ke gawang pasukan Penang dengan satu gol yang sangat lawa,
puff shoot, memang gol tu lawa marvelous lah. So benda tu yang bagus di bahagian attacking structure. Dan dalam pada masa yang sama, pembentukan attacking pasukan Perak ni, mereka juga mengharapkan kepada winger dan juga overlap daripada bahagian mereka punya flank ataupun bahagian mereka punya wide area, yang mana mereka banyak buka game kepada Aiman Yusni, mereka buka game kepada bahagian kiri dan sebagainya, yang membantu pergerakan yang lebih bagus lah. Jadi free flowing football mereka sangat bagus. Mereka bermain dengan direct, mereka bawa bola daripada bawah ke tengah kepada Sandir, kepada Lucu bawa lebih ke atas sama ada Choi Milanovic ataupun Sio, ataupun open game kepada bahagian kanan ataupun open game kepada bahagian kiri. Jadi direct play mereka memang sangat efektif. Dan dalam pada masa yang sama, defending structure mereka solid. Mereka berjaya untuk membentuk transisi yang bagus daripada menyerang ke bertahan tu. Defending structure mereka berjaya untuk dibentuk dengan sangat baik untuk memastikan yang bahagian pertahanan mereka compact dan tidak membuat satu mistake. Dan yang paling bagus tentang Perak game ni, mereka tahu Penang tak ada kemampuan untuk masuk ke jalan di box. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan Perak adalah mereka banyak buat foul di luar kotak penalti lah. Dan apabila bagi banyak foul kepada pasukan Penang di luar kotak penalti, sebenarnya tu advantage untuk pasukan Penang untuk score the goal from the set pieces. Tetapi sayang, apabila set pieces yang diambil oleh pasukan Penang semalam, kebanyakannya berjaya untuk di-save oleh Syahir Suara lah. So Syahir Suara pun antara goalkeeper yang patut diberi pujian lah, selain daripada defense department pasukan Perak yang bagus. Cumanya mereka mungkin boleh perbaiki daripada segi kreativiti, dan juga mereka boleh perbaiki daripada segi kesilapan kecil. Macam gol daripada Alif Ikmal Riza tu sepatutnya boleh elok, tetapi nak buat macam mana, mereka buat mistake yang agak ketara. Mereka dihukum antara masalah miscommunication dan juga masalah daripada Steven Pillai yang gagal untuk keluarkan bola. So mereka boleh elakkan benda tu lah. Tapi secara overallnya Perak gameplay memang dah improve. Mereka direct play dah bagus. Jadi benda tu yang perlu diperhatikan oleh pihak lawan. Dengan gandingan pemain muda dan juga senior, maka mereka boleh bentuk satu tim yang bagus. Kunci Lucu, maka Perak takkan jadi. Percayalah cakap saya. So Lucu is the key lah. Untuk pasukan Penang, game ni boleh dikatakan mereka hilang rentak. Mereka lebih kepada straightforward punya game macam Perak, tapi straightforward mereka lebih kepada long ball, iaitu mereka cuba cari striker mereka, iaitu Abdin. Tetapi Abdin dia tak ada kualiti yang bagus. Dia dapat bola, dia berjaya dihalang oleh pemain-pemain Perak dengan banyak oleh defense. So mereka memang agak rugi lah kan. Kalau nak banding Abdin dengan Alif Rizal, memang Alif Rizal is the best option untuk diletakkan dalam first 11 lah kalau bagi saya lah kan. So bila masuk Alif Rizal, baru kita nampak bagaimana dia Alif Ikmal Rizal, bagaimana dia boleh buat something kepada bahagian attacking. Dia punya pressing forward, dia punya body fizik, dia boleh lawan dengan Steven Pillai. Dia punya awareness bila bola kena tepih dengan Syahir Suara kena badan dia boleh reflect dengan sangat baik. Dia berjaya score the goal. So nak banding attacking memang macam tu lah. Dan daripada segi yang kedua, Penang lebih kepada individual play. Kalau kita lihat untuk game ni, banyak pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Penang adalah lebih kepada penlibatan daripada Adriano yang bertindak sebagai playmaker. Jadi apabila Adriano dapat bola, Adriano yang banyak berkesorangan, tapi dia nak cari pemain-pemain lain di bahagian hadapan tak ada. Abdin tak mampu bagi something kat dia, winger pasukan Penang pun tak mampu bagi something kat dia. So banyak pergerakan individual play yang berlaku di kawasan middle third. So banyak benda yang mereka lakukan secara bersendiri, sama ada mereka lakukan percubaan ataupun mereka dikasari dan mereka kehilangan bola lah dan dapat foul. Dan kita boleh lihat dalam situasi Penang dalam game ni, yang berbahaya daripada attacking Penang selain pada gol Alif Ikmal Rizal tu adalah daripada segi set pieces sahaja, bukannya daripada segi open game. So daripada segi set pieces, try bayang bagaimana Penang hanya ada percubaan-percubaan berbahaya daripada segi set pieces. Bagaimana daripada segi corak open game kan? Open game mereka tak boleh nak buat apa. Mereka nak masuk di box tak boleh. Mereka nak sampai dekat final third pun sukar kan? So benda ni kena persoal apa yang dah jadi dengan Penang. So there is something wrong lah somewhere bagi saya untuk pasukan Penang. So mereka perlu cari balik mereka punya rentak. Bagaimana mereka nak maksimaskan penggunaan daripada winger dengan overlap daripada right back dan left back. Bagaimana mereka nak pastikan kreativiti yang ada pada bahagian tengah boleh cari attacking dengan bagus. Sebab kreativiti dan juga penggunaan di bahagian tengah dah bagus, tapi mereka tak boleh nak create something untuk forward kan. Sebab forward mereka tak berapa efektif daripada segi off ball movement, positioning kan. So pemain-pemain tengah tak boleh nak buat through passing dan sebagainya untuk cari mereka punya striker. So benda ni yang Coach Manzo kena highlight kan, macam mana mereka nak utilisekan balik, macam mana mereka main waktu pre-season hari tu. Waktu pre-season hari tu main lawa, tapi waktu lah agak kurang lah. So mereka kena perbaiki banyak lah kan. Untuk defensive midfielder pun mereka kena harapkan lebih kepada Osman Fanny. Kalau tak ada Osman Fanny memang agak kritikal juga. Jadi itulah ulasan saya. Assalamualaikum.